Kediktatoran Kuba telah mempamerkan latihan ketenteraan dengan peluru berpandu S-1252BM tepat ketika kapal induk USS Nimitz memasuki Caribbean dan Trump meningkatkan tekanan terhadap kediktatoran Havana. Hari ini, 21 Mei 2026, rejim cuba menunjukkan imej kekuatan dengan menggunakan sistem pertahanan udara Soviet yang telah dimodernkan. Sementara Washington menggerakkan kekuatan tentera laut yang besar, mendakwa Raul Castro di Mahkamah Amerika dan letakkan krisis Kuba di tengah-tengah perhatian. Keadaan ini bersifat politik dan ketenteraan pada masa yang sama. Di satu pihak, Havana mempamerkan peluru berpandu lama untuk cuba mengawal naratif dalaman. Di pihak satu lagi, Trump menghantar isyarat bahawa zaman impuniti komunis di Caribbean mungkin sudah sampai ke penghujungnya. Kenapa Havana memutuskan untuk mempamerkan peluru berpandu lama tepat selepas USS Nimitz muncul di Caribbean? Adakah ini satu amaran kepada Amerika Syarikat? Atau cuba meyakinkan rakyat sendiri bahawa mereka masih mengawal keadaan? Adakah Kuba benar-benar sedang bersiap untuk bertahan? Ramai orang masih percaya bahawa mempunyai CNPJ, akaun Instagram atau malah domain laman web sudah cukup untuk melindungi nama perniagaan. Tetapi ia tidak berfungsi begitu. Sebenarnya ia mudah sahaja. Jenama itu hanya benar-benar milik anda apabila ia didaftarkan di INPI. Tanpa pendaftaran ini, mana-mana syarikat boleh cuba menggunakan nama yang sama, mencabar identiti anda dan bahkan membahayakan segala yang anda telah bina. Itulah sebabnya MoveOn terlibat dalam proses ini. Sudah lebih daripada 10,000 jenama telah dilindungi dengan perkhidmatan 100% dalam talian dan beroperasi di lebih daripada 17 negara. MoveOn telah menjadi rujukan dalam pendaftaran jenama dan merupakan syarikat yang saya percayai sepenuhnya. Jadi jangan tunggu masalah timbul baru nak cari penyelesaian. Lindungi nama perniagaan anda sekarang. Pautan ada di dalam deskripsi dan juga pada kod QR di skrin. Angkatan Tentera Revolusi Kuba telah mengadakan latihan ketenteraan dengan S-1252BM yang dikenali sebagai versi moden SA-3 Soviet lama. Sistem ini adalah pertahanan anti pesawat udara, direka untuk cuba memusnahkan sasaran di udara dan bukannya untuk menyerang bandar-bandar jauh atau berfungsi sebagai peluru berpandu ofensif strategik. Dalam berita yang tersebar, imej pelancaran itu dilihat sebagai tindak balas visual dari Havana terhadap peningkatan tekanan Amerika. Tetapi senjata itu sendiri menunjukkan betapa besarnya masalah yang dihadapi oleh Kuba. Rejim itu cuba menakut-nakutkan dengan besi buruk yang telah dimodernkan, sementara Amerika Syarikat menghampirkan sebuah kapal induk ke rantau tersebut. 1252BM dipersembahkan sebagai platform pertahanan udara yang agak moden yang tersedia untuk Kuba. Ia lebih mudah alih berbanding versi asal Soviet, tetapi masih terhad terhadap pesawat pejuang halimunan, serangan tepat dan keupayaan ketenteraan Amerika moden. Mesej dari Kuba adalah bersifat politik sebelum ia bersifat ketenteraan. Havana ingin menyatakan bahawa mereka bersedia untuk bertindak balas, tetapi imej itu juga menunjukkan realiti yang sukar. Pulau itu bergantung kepada peralatan lama yang telah diubah suai digunakan untuk cuba mewujudkan suasana berjaga-jaga maksimum walaupun keseimbangan ketenteraan sangat tidak seimbang. Satu lagi pihak dalam tekanan ini ialah SS Nimitz. Kapal induk Amerika Syarikat tiba di Caribbean pada 20 Mei menurut pengumuman daripada pasukan Amerika. Ia diiringi oleh kumpulan udara yang dibawanya, kapal pemusnah peluru berpandu dan kapal bekalan. Akhbar Folha melaporkan bahawa pergerakan ini berlaku beberapa jam selepas kerajaan Trump mendakwa Raul Castro secara rasmi. Kumpulan Nimitz sudah pun menyertai operasi Southern Seas 2026 dalam satu pergerakan armada keempat Amerika Syarikat di rantau itu dengan kehadiran di Atlantik Selatan, Pasifik Selatan dan Caribbean. Ketibaan Nimitz mengubah keseriusan krisis kerana kapal induk bukanlah satu aset biasa dalam pertikaian politik. Ia membawa pesawat, sensor, kawalan, komunikasi, pertahanan dan keupayaan menunjukkan kehadiran. Apabila Washington meletakkan struktur seperti ini di Karibia, mesej itu sampai terus ke Havana kepada tentera Kuba, sekutu rejim dan orang buangan Kuba di Florida. Kuba tahu bahawa ini bukan sekadar nota diplomatik biasa. Ini adalah satu demonstrasi kekuatan oleh Trump di halaman belakang strategik Amerika Syarikat. Reaksi Kuba dengan S-1252BM masuk tepat pada perkara ini.
Rejim itu cuba membalas dengan latihan, imej pelancaran dan retorik penentangan. Kesan yang terhasil adalah panik yang disengajakan. Kuba menunjukkan bahawa mereka tidak tunduk, tetapi akhirnya mendedahkan betapa pertahanan mereka bergantung kepada peralatan lama. Motif segera bagi peningkatan ini berkaitan dengan kes Raul Castro. Pada 20 Mei, Amerika Syarikat mengumumkan tuduhan terhadap bekas pemimpin Kuba, Raul Castro, atas kesalahan membunuh, berkonspirasi untuk membunuh warga negara Amerika dan memusnahkan pesawat berkaitan dengan insiden tahun 1996. Apabila pesawat yang berkaitan dengan kumpulan Irmãos ao Resgate telah ditembak jatuh oleh jet pejuang Kuba. Reuters melaporkan bahawa Raul Castro dan 5 juruterbang tentera Kuba telah didakwa dan pemangku peguam negara Todd Blanche menyatakan bahawa beliau berharap Castro akan menghadapi tuduhan tersebut, sama ada secara sukarela atau sebaliknya. Pendakwaan ini telah membuka fasa baharu tekanan Amerika. Ia bukan sekadar pertikaian mengenai sekatan, minyak atau retorik ideologi. Trump meletakkan kepimpinan lama Kuba di tengah-tengah pertuduhan jenayah di dalam Amerika Syarikat. Bagi Havana, tuduhan itu berfungsi sebagai amaran. Kediktatoran itu kini berdepan dengan tekanan undang-undang, tekanan ketenteraan, tekanan ekonomi dan tekanan simbolik pada masa yang sama. Cuba-cuba menyebutnya sebagai manuver politik. Miguel Diaz-Canel menyatakan bahawa pulau itu berhak untuk mempertahankan diri dan telah memberi amaran bahawa tindakan ketenteraan Amerika boleh menyebabkan pertumpahan darah. Namun, sikap Havana menunjukkan rasa tidak yakin. Rumah Putih telah pun membuat persiapan pada bulan Januari apabila Trump mengisytiharkan darurat negara ke atas Kuba dan menuduh kerajaan Kuba mengancam keselamatan negara dan dasar luar Amerika Syarikat. Teks rasmi itu menyebut tentang hubungan rapat Havana dengan Rusia, China, Iran, Hamas dan Hezbollah, selain kerjasama ketenteraan dan perisikan dengan pihak lawan Washington. Asas politik ini menerangkan mengapa penghantaran Nimitz tidak berlaku secara bersendirian. Ia merupakan sebahagian daripada siri langkah yang diambil untuk menekan rejim dari pelbagai sudut. Terdapat juga satu lapisan pemantauan ketenteraan. Data penjejakan yang dipetik oleh Correio Brasiliense menunjukkan penerbangan drone dan jet pengintip tentera laut Amerika Syarikat berhampiran cuba pada minggu lalu. Ini menunjukkan bahawa Washington bukan sekadar bercakap kosong. Mereka sedang memerhati, mengukur, menjejakkan pergerakan dan menyediakan pilihan. Dalam krisis seperti ini, perisikan datang sebelum keputusan dibuat. Dan apabila perisikan muncul bersama kapal induk, pendakwaan dan sekatan, Havana faham maksudnya. Marco Rubio muncul sebagai tokoh utama dalam tekanan ini. Pada 21 Mei, beliau berkata bahawa peluang untuk mencapai perjanjian yang dirundingkan dan aman dengan Cuba tidak tinggi pada masa ini, walaupun Amerika Syarikat menyatakan mereka lebih suka penyelesaian yang dirundingkan. Pada masa yang sama, Rubio berkata bahawa Kuba telah menerima tawaran bantuan kemanusiaan Amerika Syarikat sebanyak $100 juta. Ini adalah langkah yang paling tidak menyenangkan bagi Havana. Trump menekan rejim itu, tetapi cuba bercakap secara langsung dengan rakyat Kuba, memisahkan rakyat daripada kepimpinan komunis. Bantuan kemanusiaan ini juga mengubah naratif. Rejim Kuba menjual idea tentang pencerobohan luar, tetapi Washington meletakkan makanan, tenaga dan bantuan di atas meja sambil menuduh kepimpinan Kuba menyebabkan kemiskinan rakyat. Tekanan menjadi lebih sukar untuk dijawab kerana ia tidak datang hanya dengan kapal perang. Ia datang dengan tawaran kepada rakyat, pendakwaan jenayah terhadap golongan elit dan kehadiran tentera di Caribbean. Ia adalah gabungan yang mengurangkan ruang pergerakan kediktatoran itu. Rusia bertindak balas dengan mengatakan bahawa mereka akan menyokong Cuba sementara Amerika Syarikat mengetatkan kepungan. Maria Zakharova, Jurutsakap Kementerian Luar Negeri Rusia, mengecam tekanan Amerika dan berjanji akan memberikan sokongan aktif kepada rakyat Cuba. Tanpa memperincikan jenis sokongan yang akan diberikan, perkara ini menunjukkan bahawa krisis tersebut sudah melangkaui Havana. Ujian peluru berpandu Kuba dan ketibaan Nimitz telah menjadi sebahagian daripada percaturan yang lebih besar antara Washington dan Moskow. Dengan Kuba sekali lagi berfungsi sebagai pos hadapan rejim lawan di hemisfera barat.
Karibian kini menyaksikan rejim Kuba kelihatan kuat, sementara Amerika Syarikat menguasai tengah percaturan dengan kapal induk, keadilan jenayah, perisikan dan bantuan kemanusiaan. Saya Milson Alves, seorang pakar hubungan antarabangsa, dan tujuan saya adalah untuk memastikan anda sentiasa mendapat maklumat yang benar setiap hari. Pautan berita ada dalam keterangan video. Sila tekan butang suka pada video ini, langgan saluran dan pada akhir nanti lihatlah komen-komen supaya anda lebih terlibat dengan komuniti Milson Alves.